kalau kita masuklah kuliah ni ada ni poin ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ni kita agak lewat sikit. Terkuliah offline. Terkuliah offline. Kuliah agak sana offline. InsyaAllah kita sambung ataupun kita ulang balik ayat 13 dari surah Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terus kita baca ayat kita, nanti tak sempat baca macam semalam. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat 13, walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim, dan bagi Allah jualah yang apa yang ada pada waktu malam dan siang, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Okay. Dan kita dah sebut sebelum ni, ini adalah antara ayat yang Allah Azza wa Jalla menunjukkan kekuasaannya. Ayat yang Allah Ta'ala tunjuk kekuasaannya. Dan kita sebenarnya boleh merasakan betapa benarnya kekuasaan Allah, walaupun orang tu mungkin dia belum lagi beriman kepada Allah. Kerana apa yang ada di atas bumi, apa yang ada di langit, apa yang ada di malam dan apa yang bergerak di siang, semua yang berlaku ni, gerak-geri ni berlaku, ada yang menentukannya. Okay? Macam kita tengok kadang-kadang, kenapa pagi ni jarang hujan, kecuali musim hujan lah. Petang hujannya, kerapnya. Maknanya ada sesuatu yang menjaga dan mengaturnya. Dia bukan asal turun je. Ya. Kemudian dia ada kaitan, sebab dah petang ni, waktu dah naik ke atas tu, dia nak turun balik, dia turun balik lah bila petang. Jadi pagi tu masih lagi kurang, belum panas, naik. Dia peluapan tu adalah kiraan di kitabnya. Tapi ini menunjukkan bahawa ada yang menjaga langit dan bumi, malam dan siang. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata dialah yang menjaganya. Ni kalau kita tengok ayat balik di atas ni, walahu, dan bagi dia ni, bagi Allah lah. Allah dah mulakan qul limanil ardu qul liman fis samawati wal ard, katakanlah milik siapa
yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maka ayat 12 ni Allah Ta'ala kata yang malam dan siang pun milik Allah. Sebab ada yang keluar di waktu malam, dia tak ada waktu siang. Ada yang keluar waktu siang, dia tak ada waktu malam. Tapi semua yang ada di langit dan bumi, sama ada malam dan siang, maka dia adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Kita yang dunia sains teknologi ni kita nampak lah. Tapi orang dulu dia tengok malam nampak bintang, bila siang tak ada, dia nampak apa yang ada di bumi pula. Malam dia nampak apa yang di langit, siang dia tengok apa yang di bumi. Kita ni tak kira siang tak kira malam, tak nampak belakang, orang nampaknya apa yang manusia cipta. Kita sibuk dalam ni, sibuk nak memerhatikan kekuasaan Allah. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan duk sembang dengan orang tu, sembang dengan orang ni, aktiviti keduniaan kita yang menyibukkan. Itu kalau kita tengok macam mana orang boleh selam dalam laut, tengok keindahan, cuma itulah, tetap juga tak beriman kalau dah tak ada hidayah. Cumanya kita nak kembali bahawa semua keindahan ini ada Tuhan yang punya, dan Tuhan empunya langit dan bumi adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qul aghairallahi attakhidhu waliyan, katakanlah wahai Muhammad, patutkah aku ni mengambil atau memilih pelindung yang lain dari Allah pencipta langit dan bumi? Kalau yang cipta langit dan bumi itu Allah, patutkah aku cari Tuhan atau pelindung selain dari Allah? Wa huwa yut'imu wa la yut'am, dan dialah yang memberi makan dan tidak diberi makan. Sifat it'am ni bukan sekadar manusia. Ni Allah yang bagi makan kepada sekalian makhluk yang berhajat kepada makanan. Termasuklah ikan-ikan kecil di lautan. Ikan-ikan kecil yang makan plankton tu, kemudian naik saiz dia sikit, ikan kecil dimakan oleh ikan besar sikit. Kemudian makan oleh ikan paus, buka nganga mulut dia tu kak, habis sekali. Tapi sekarang ni manusia digebantai habis, orang kecil orang besar. Secara moralnya adalah orang yang mengair pancing, lepas dapat ikan dia lepas balik. Hak tu pemancing individu ya. Tapi kalau daripada seri industrial punya pancing, tangkap ikan, industri penangkapan ikan ni, dia tak ada istilah besar, tak ada istilah kecil. Apa yang menguntungkan dia, habis dia tapau. Kita pun tak tahu banyak mana dah ikan kita ada di lautan kita ni. Itu tak tambah lagi hok kena racun. Tumpah minyak lah, toksik lah. Zaman dulu dia dianggap macam junkyard ke panggil, tempat buang barang-barang sampah, buangan. Backyard ke junkyard panggil, tak ingatlah panggil istilah dia tu. Tapi dulunya orang buang di laut, gapo-gapo toksik, gapo buang di laut. Jadi maknanya habis rosak. Padahal semuanya Allah dah tetapkan. Allah ni dia dah tetapkan semua rezeki makhluk ni, dia yang kontrol. Jadi Allah Ta'ala suruh kita tengok tu supaya kita sedar betapa berkuasanya Allah. Maha berkuasa, maha bijaksana, maha segala-galanya. Lalu patutkah seorang manusia tu pergi cari Tuhan selain Allah? Sebab tu ayat ni cerita tentang tauhid, cerita tentang tauhid lagi.
Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama sekali menyerahkan diri kepada Allah, yakni dengan Islam. Yang ini pun kita dah sebut bahawa perkataan Islam daripada aslam. Aslam ni makna menyerahkan diri. Okey. Setengah orang dia kata Islam makna dia salam. Salam maknanya peace, sejahtera. Islam bukan daripada salam, Islam daripada aslam. Tapi kita juga boleh kata Islam dengan salam daripada root word yang sama. Tapi yang lebih tepat adalah Islam maksud dia menyerah diri, submission. Menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk menyerahkan diri kita kepada Allah. Makna menyerah diri ni ialah al-inqiyad. Inqiyad ni bererti buat apa yang dia suruh, tinggal apa yang dia larang. Itulah makna menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serah diri kepada Allah ialah buat apa yang dia suruh, tinggal apa yang dia larang. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan sekali-kali engkau jadi dari golongan orang-orang yang musyrik. Dari orang-orang yang musyrik. Maka alhamdulillah, puji kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa semua yang kita dapat nikmat hari ni datangnya dari Allah. Dia yang bagi kita makan, dia yang bagi kita minum, dia yang bagi kita pakaian, dia yang bagi kita hidayah, dia yang bagi kita keselamatan dari bala, dan segala-galanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita ialah menyerahkan diri kita kepada Allah. Cuma tahap submission tu lah. Tahap submission kita. Macam mana orang yang mewakafkan dirinya untuk agama? Siapa dah kita baca dalam hadis berkaitan dengan kelebihan mengaji tu, ada seorang ulama dia kata dia wakafkan diri dia kepada Quran. Maka duduk ngajar je Quran, tak ada kerja lain. Pasal apa? Pasal dia dah menyerahkan dirinya kepada Allah. Tapi kita tak boleh lewat lagu tu. Kita baru duduk sekejap, orang tu panggil kena pergi sana, pergi sini. Jadi banyaklah sibuk kita. Lepas tu tengok pula, aku nak naik kereta besar, kita pun nak naik kereta besar juga. Lepas tu mulalah sibuk nak cari duit ke situ, nak cari sini, nak beli rumah lah, nak beli tu, beli ni. Akhir sekali kita lupa menyerahkan diri kita kepada Allah. Dan sangat ramai manusia hari ni menyerahkan diri mereka kepada majikan. Majikan kata A lah, majikan kata B lah. Siapa dia takut kehilangan jawatan dia tu, majikan suruh benda yang haram pun dia buat juga benda yang haram. Itu maksud submission, serah diri. Sepatutnya kita serah diri kepada siapa? Allah. Kalau manusia boleh serah diri kepada Allah lebih daripada cara dia serah diri kepada manusia, itulah baru Islam yang sebenar. Saya kadang-kadang tengok jugalah orang duk kerja kan, cikgu ni kerja kadang-kadang berat, buat balik kerja ke rumah nanda ketah. Kadang-kadang bangun awal pagi lagi nak siapkan, nak rancangan mengajar lah, nak tu lah, nak ni. Kita pun naik, orang panggil tanya-tanya nak marah tu, naik semua jugalah. Bukan semua nak marah gapo. Kita kata taat sungguh di kepada pengetua. Kalaulah taat begini ni pada orang panggil, pada Allah Ta'ala, oh dahsyat ni. Apa saja majikan suruh,
Sami'na wa ata'na. Lepas tu dia mulalah, apalah pengetua ni, apalah PPD ni, apalah KPM ni. Ni jangan repot ke KPM pula, nanti nanya pula. Tapi nak ayatnya ada lah, cikgu dia tak puas hati lah. Hari tu buat sistem noh, pembelajaran bahasa Inggeris ke apa semua sekali buat. Cikgu pun kena buatlah cepat cikgu ni. Lepas tu dia suruh buat apa? Filing ke apa tahu, nama dia kena buat. Nak ganti PMR tu sekejap tu. Buat pula. Lepas tu PMR pula hapus, tak jadi pula. Hak cikgu dah buat UPSR UPSR pula hapus. Jadi sia-sia belaka hak dah buat. Betul. Dah. Lepas tu dia tahu dah ni buat kerja ni bukan gapo pun nak suruh kita buat kerja padahal dia tak guna pun lah kali duk sebat dalam. Kita kata tahu sangat benda tu sia-sia. Tapi apa buat juga? Tak boleh lah sebab majikan suruh buat. Kenapa tak? Gitulah kita tu, tidak cikgu saja. Orang lain pun lagu tu juga. Mana-mana kerja pula ni kalau majikan suruh sami'na wa ata'na. Kalaulah manusia boleh taat setia dia, berkorban, menyerahkan dirinya kepada Allah lebih daripada dia serah diri kepada manusia yang namanya majikan ni, barulah Islam dia Islam yang benar. Tapi tak jadi lagu tu. Kita pun tak jadi lagu tu. Pasal apa? Sebab kita kata, kita rasa kita boleh kompromi dengan Allah. Tak apa, kita istighfar je lah. Tak apa, kita sembahyang 5 waktu nanti Allah ampun dosa kita. Tak apa. Tak apa berlaku. Sedangkan Nabi SAW diperintahkan berkata dalam ayat 15, Qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Katakanlah, sesungguhnya aku takut jika aku derhaka kepada Tuhanku akan dikenakan azab hari yang besar, yakni hari kiamat. Aku takut kalau aku buat salah dengan Allah. Takut apa? Takut nanti kiamat kita tu macam mana. Lemah kita bila baca ayat gini, agak lemah lalu. Lemah sebab apa? Lemah sebab kita ni tak sampai darjat ketakutan seperti yang Quran sebut tu. Kita dalam bermaksiat tak mari rasa takut tu. Sedangkan Quran kata, katakanlah aku takut sekiranya kalau aku derhaka nanti akhirat aku kena azab. Tapi kita tak ada rasa takut tu. Kita rasa apa? Kita boleh kompromi dengan Allah. Kita rasa kita boleh selamat dari azab Allah. Kita rasa walaupun kita ada dosa, Allah nanti ampunkan dosa-dosa kita. Betul. Tapi apa jaminan Allah Ta'ala ampun? Atau sama ada kita diazab dulu atau masuk syurga kemudian? Allah Ta'ala alam. Tak ada orang boleh bagi jaminan. Tapi kita ni kena takut, kita tak sanggup masuk dalam neraka walaupun satu saat. Bukan satu hari dah, satu saat cukup dah. Satu celupan dalam api neraka tu sudah menghilangkan seluruh nikmat kehidupan kita. Jadi kita nak kena ada rasa takut tu. Sebab tu antara doa dia ialah Allahumma qsim lana min khasyatik. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu. Ni sebab apa? Ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Rasa takut yang menghalang kami, membentengi kami antara kami dengan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Kurniakanlah kepada kami ketaatan yang menyampaikan kami kepada syurgamu. Jadi kita ni kena takut yang tu. Kalau majikan, bimbang, takut sungguh majikan. Sama kerja dulu, bos panggil masuk bilik ya. Muhammad,
Masuk bilik saya kejap, sudah. Kita pula tak tahu boh panggil aku sebab gapo ni. Hati buat berdebar, dudak. Tambah pula memang kalau kita memang tahu dah kita ada salah. Lagilah. Ada semalam seorang sahabat dia kongsi cerita orang-orang soleh zaman dulu. Tapi saya lupa nama dia. Kalau boleh rujuk nanti, saya lupa nama dia. Dia ni ada seorang wanita cantik, sangat cantik, duduk di Mekah. Dan dia bersuami. Satu hari wanita cantik ni dia tengok muka dia dekat cermin. Dia kata kepada suami dia, abang rasalah kalau siapa tengok muka saya ni, ada ke orang yang tidak tergoda? Cewah. Dia nak ayaknya ke suami dia ni cantik. Biasalah orang perempuan kan, dia nak ayak ke suami dia ni cantik. Tiba-tiba kalau suami tu pandas, dia kata, memanglah awak ni tak ada orang yang tengok muka awak ni kecuali mesti tergoda. Kalau suami tu pandai main ayat isteri dia, awak lagu tu lah. Tahu tak? Cuma janganlah tunjuk ke orang lain, biar saya seorang lah tengok tu ayat gaya suami. Dia pandai bersiasah, berpolitik dengan isteri. Tapi jenis suami betul pun ada juga. Jenis suami betul ni kacak betul fakta. Jenis tidak sweet talker macam saya ni, tidak sweet talker balik rumah pun cara tazkirah ya. Siapa anak-anak ni habis ni, sudah tak habis nak tazkirah dah tu. Tak. Jadi si suami ni dia pun jawab apa? Ada di Mekah. Kalau dia tengok awak, dia tak tergoda apa kalau dia tengok awak. Siapa dia? Tu dia pun sebut nama seorang soleh yang memang dia duduk di masjid, dia mengajar di Masjidil Haram. Dia orang perempuan ni biasalah bila kata ada orang tergoda, dia rasa tercabar. Dia kata ya ke? Bahasa saya Allah cerita ni lah. Kalau saya pergi jumpa dia, tunjuk rupa saya, nak test dia tergoda ke tidak, abang izin tak? Boleh tak? Aku nak pergi test Tok Syekh hak murayak tu, Tok Syekh hak murayak tu tak tergoda dengan kecantikan aku. Aku nak pergi test dia. Boleh? Tok lelaki dia kata, pergi ya. Si isteri ni pergi sungguh. Dia pergi sungguh. Dia pergi tanya soalan, buat tanya soalan. Dia tanya, Syekh aku nak tanya soalan. Bila papa tanya soalan, lepas tu dia buka muka dia. Lepas tu dia buka muka dia, dia pun goda Syekh tu. Dia goda. Pasal apa? Nak bagi tahu suami dia, tak Syekhmu ni pun tergoda dengan aku. Dia goda supaya Syekh ni boleh buat benda tak baik dengan dia. Orang tina ni pun nakal jugalah dia pun. Syekh tu kata, apa hajat kamu sebenarnya? Dia kata tak ada lah. Aku nak supaya Syekh penuhi hajatku. Aku nak tanya kamu 5 soalan. Dia kata nanti seandainya malaikat maut datang cabut nyawa kamu, di saat tu kamu berfikir, kalau saat tu kamu suka tak kalau aku penuhi hajat kamu saat ni? Dia kata apa? Tak suka. Cuba kamu fikir lagi, di saat kamu masuk dalam kubur, malaikat Munkar dan Nakir akan tanya kamu, kamu suka tak andai aku penuhi hajat kamu saat ni? Dia kata aku tak suka. Cuba bayang lagi, andai kamu berada di padang mahsyar, bentang amalan kamu, kamu suka tak andai aku penuhi hajat kamu? Dia kata tak suka. Kamu bayang di saat kamu
berjalan di titian sirat. Saat kamu nak berjalan depan kamu surga, kamu suka tak aku penuhi hajat kamu? Tak suka. Kamu bayang kamu berada di depan Allah, antara kamu dengan dia je. Di saat tu kamu suka tak kalau aku penuhi hajat kamu? Mana tu kata tak suka. Dia pun tutup mulut muka dia, balik. Dia royak ke suami dia, betul hak mu royak. Tapi lepas pada tu suami dia pula pening. Pening apa? Dia kata bini aku ni sebelum dia pergi kepada jumpa dan berkenan dengan Tok Syekh, nama gapo saya lupa nama dia. Dia adalah bidadari saya. Apalah Tok Syekh tu buat ke dia? Balik daripada tu dia dah jadi biarawati, bukan lagi bidadari. Biarawati, tahu biarawati? Orang hak sibuk dengan ibadat je. Tak mikir dah. Nak bersolek kau nak gapo tak mikir dah. Jadi dia kata aku tak tahulah Tok Syekh tu buat gapo ke bini aku. Dia pergi tu sebagai bidadari, dia balik jadi biarawati. Pasal apa berlaku? Kerana dia takut kepada Allah. Orang Syekh tu sendiri takut kepada Allah, dan bila dia bertanya kepada wanita tu pun wanita yang takut kepada Allah. Cuma dia pergi mula-mula tu sebab dia ni mungkin biasalah tercabar ke, atau nak tunjuk dia ni nak perhatian ke dan sebagainya. Itu sifat wanita lah. Nak suruh orang like lah, nak suruh orang komen hak dia punya tu, dalam tu. Memang sifat dia lagu tu. Tapi wanita ni bila kena 5 soalan tu, balik daripada bidadari balik jadi biarawati, ahli ibadat, duk sembahyang. Dia kata aku tak tahu Tok Syekh kata apa. Inilah Allah Ta'ala suruh kata qul inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Katakanlah aku takut kalau aku ingkar kepada Tuhanku, aku akan ditimpa azab yang pedih, azab yang besar. Semoga Allah Ta'ala taufikkan kita untuk menjauhi perkara-perkara yang Allah murka. Man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah. Siapa yang dijauhkan azab pada hari tersebut, hari itulah, maka sesungguhnya Allah telah memberi rahmat kepadanya. Wa dzalikal fawzul mubin, dan itulah kejayaan yang jelas nyata. Betulnya selamat daripada azab hari akhirat. Itulah kejayaan yang sebenar-benarnya, yang nyata senyata-nyatanya. Wa iyamsaskallahu bidurrin, sekiranya Allah mengenakan atau menimpakan kamu dengan bahaya bencana, maka siapa pun tidak akan dapat menghapuskannya melainkan dia sendiri. Melainkan dia sendiri. Ini sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa baginda, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini dalam zikir kita selepas salat. Ya Allah, tidak ada yang boleh menghalang apa yang engkau nak bagi. Tidak ada yang boleh bagi apa yang engkau halang. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tak ada orang yang boleh nak mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Mana pun harta dia ke apa kekayaan dia, dia tidak boleh memanfaatkan tuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala kata, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan sekiranya dia melimpahkan kamu dengan kebaikan,
maka ia adalah maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Nak rasa kekuasaan Allah tu, itulah masalah kita ni. Masalah kita pun nak istiqamah, rasa takut tu payah kok. Kadang-kadang sebab tu Allah Ta'ala jadikan kita ni makhluk yang senantiasa lupa. Sebab kita ni, kita punya tahap, kalau kita takut sampai satu tahap, hilang rasa takut. Mana sekali kita tengok, kita mula-mula takut lagi. Lama kalau dia kita panggil alah bisa tegal biasa. Betul tak? Tapi sifat kita dengan Allah ni ajaib. Allah ni kadang-kadang dia buat kita lupa, dia buat kita bersalah, supaya kita senantiasa memperbaharui rasa takut kita kepada Allah. Sebab tu ada waktu Allah Ta'ala bagi kebaikan, ada waktu manusia tu dia melakukan dosa dan kesalahan dengan sebab kealpaan dia. Tujuan apa? Supaya kita ni senantiasa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma jangan kita bermudah-mudah dengan kemaksiatan. Ada setengah orang tu sengaja pergi cari. Kenapa menghisap rokok ni? Aku sebab tahap tinggi dah wali. Kalau tak buat dosa jadi tinggi terlajak taraf wali. Ada juga cakap macam tu. Ni real case ni berlaku, bukan cerita reka-reka ni. Tak ada cerita reka-reka. Ada seorang sahabat saya tu, dia cerita kawan kami jugalah, balik daripada luar negara ni, Haji Timur Tengah, tapi ikut masa tu dia terikut dengan kumpulan tasawuf ataupun tarekat yang agak ekstrim lah, yang melampau lah, sehingga masyayikh di sana pun dah pesan jangan masuk tarekat ni, tapi dia masuk juga. Bila dia masuk, lepas tu kawan tengok dia ni pelik lah. Dulu dia baik lagi, zaman sekolah dia bagus ni, hafal Quran lagi. Siapa-siapa dengar apa duduk balik rumah jadi pelik, isap rokok. Kita orang hafal Quran isap rokok memang pelik Kawan ni pergi tanya, dia kata dia isap rokok ni supaya dia boleh kontrol darjat, ketinggian, keduduk, martabat dia. Sebab kalau buat zikir berpanjangnya tu, jadi tinggi sangat, ataupun lagu mana tu, hati ni nak suka nada buat dosa sikit-sikit dia. Jadi ambil isap rokok lah, orang ingat sikit. Ni jadi macam barsisa pula, cerita barsisa. Dah ibadat kuat sangat, syaitan kata kalau cara kamu nak kuat lagi ibadat, kamu kena pilih buat dosa, cari dosa buat. Itu sengaja, tak boleh buat kalau sengaja ni. Kalau kita tahulah aku ni niat nak buat amal ibadat, tapi tak jadi semua, jadi terpengaruh, dimanipulasi. Macam kita lah, asal-asal nak tengok WhatsApp je, lepas tu mari notification Facebook. Dia buka Facebook kat 2 jam tak berasa. Jadi kita pun istighfar lepas daripada tu. Itu tak sengaja, memang tu. Ni dak lepas-lepas semayang, aku ni kurang dosa ni, pahala banyak telajak ni. Tengok movie dulu. Tu dari sudut niat beza dah. Tapi kita nak sebutnya antara hikmah lah Allah Azza wa Jalla buat kita ni kadang-kadang buat baik, kadang-kadang buat dosa, tersalah, tersilap, sifat manusiawi yang ada pada kita. Antara sebabnya adalah supaya kita senantiasa memperbaharui rasa takut kita kepada Allah. Bila kita senang dengan ibadat kita, kita pun teringat kepada dosa kita. Tapi jangan pergi sengaja buat dosa nak suruh teringat tu lah. Itu tak boleh lah.
Tapi nak ayatnya, tapi sebenarnya kan kalau kita tak niat sengaja pun confirm kita akan buat dosa. Tak payah carilah. Tak payah saya ni terpaksa buat dosa supaya darjat saya tu. Tak payah niat gitu. Dan nama manusia pasti confirm manusia akan buat salah. Cuma beza orang baik dengan orang tak baik ialah setelah dia buat salah, orang yang baik akan istighfar, orang yang jahat dia akan bangga dengan dosa dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Dialah yang maha berkuasa atas sekalian hambanya dengan tadbir dan takdir, dan dialah yang maha bijaksana serta amat mendalam pengetahuannya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah yang dapat kita sampaikan dari sudut ayat pada hari ini. Cerita tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasil daripada kefahaman kita terhadap kekuasaan Allah dan keesaannya menatijahkan rasa tauhid, rasa gerun, rasa taat. Dari sudut belakang, daripada tauhid tu pergi kepada menyerahkan diri kepada Allah. Daripada menyerahkan diri kepada Allah, bawa kepada rasa takut untuk mengingkari perintah Allah. Dalam rasa takut untuk mengingkari kepada Allah tu, kita sedar apa saja yang berlaku, sama ada dari kebaikan atau keburukan, semuanya datang dari Allah. Malah kalau Allah bagi keburukan, tak ada siapa yang boleh menghalangnya daripada berlaku. Dan kalau Allah nak bagi kebaikan, tidak ada orang pun atau satu pun yang boleh menyekatnya daripada sampai. Kerana Allah sahajalah yang mutlak, wa huwal qahir fawqa ibadih. Dialah secara mutlak berkuasa di atas sekalian hambanya, dengan urus tadbir dan juga dengan takdir. Semua yang berlaku sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua yang berlaku tu akan berlaku dengan hikmah dan juga kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang berlaku dalam hidup ni, baik buruk atau kebaikan, pujilah Allah, alhamdulillahi ala kulli hal, kerana tidak akan berlaku melainkan apa yang Allah taala tetapkan, dan di saat dia berlaku dengan hikmah kebijaksanaan Allah. Sampai lah ni kita dah tengok dunia ni macam-macam huru-hara. Kena yakin tidak berlaku huru-hara ini melainkan dengan izin Allah. Kenapa Allah izinkan dia berlaku? Jawapan dia wa huwal hakimul khabir. Dia maha bijaksana, dia maha mengetahui. Khabir, orang yang maha mengetahui, mendalam, amat mendalam pengetahuannya. Jadi kamu fikir lagu ni, Allah lagi faham, lagi bijaksana daripada kamu, dia lagi hebat daripada kita. Jadi redha, berserah dan terhadap apa yang berlaku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kehidupan kita, menjaga kita dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat nanti, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, habis ayat ni sampai 18. Insya-Allah besok kita akan baca ayat 19. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Wallahu ta'ala alam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setakat tu pagi ni apa yang baik dari Allah, yang tidak baik dari kelemahan saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.